Tetamu undangan kita pada pagi ini, kalau di sebelah saya Yang Mulia Dr. Mardia binti Haji Ramli, itu pegawai sejarah yang akan sama-sama mengungsikan. Jadi sebelum itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya. Dan di sebelah sana pula kita ada Muhammad Tailah bin Haji Chulahi. Beliau juga merupakan pegawai pemeliharaan bagi koleksi Pen Borneo yang akan kita kongsikan pada hari ini. Jadi inilah ya, untuk ada penonton sama-sama kita ni mengetahui. Jadi tadi kami tanyakan kepada Puan ya, mengenai dengan apakah koleksi yang terdapat di pusat pengkajian Borneo ini. Terima kasih. Terlebih dulu kami mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Nampak Pagi kerana mengundang kami dalam wawancara pada pagi ini mengenai dengan tajuk koleksi Pen Borneo, warisan atau ilmu atau. Jadi sememangnya Pen Borneo merupakan salah satu bahagian di bawah Pusat Sejarah Brunei yang sememangnya berperanan dalam sebagai pusat rujukan sejarah mengenai dengan Borneo. Dan memanglah penubuhannya ini bertepatan dengan dasar tujuan Pusat Sejarah Brunei supaya persejarahan negara Brunei Darussalam itu dapat diselidiki, dikaji dan dikumpul dan diterbitkan supaya menjadikan informasi dan dimanfaatkan oleh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Jadi sebagai pusat rujukan, sememangnya kami ada menyimpan pelbagai koleksi selain daripada koleksi Borneo yang sifatnya lebih kepada buku umum Borneo, buku Borneo. Di samping itu juga kami ada menyimpan surat perjanjian, kami ada menyimpan juga rekod-rekod Borneo, microfilm dan rakaman video kaset pun kami ada menyimpan. Jadinya sememangnya dengan adanya koleksi Pen Borneo ni sekurang-kurangnya boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kepada orang ramai, khususnya para pelajar, mahasiswa-mahasiswi dan para pencinta sejarah untuk berkunjung ke Pen Borneo. Agaknya kalau saya sendiri minat untuk melakukan kajian, apa agaknya prosedurnya? Untuk saya memasuki di ruang ataupun koleksi Pen Borneo ini macam mana? Okey, lazimnya kita boleh membuat permohonan dengan cara sama ada secara bertulis ke Pusat Sejarah Brunei ataupun kita juga boleh menelefon, kira membuat perjanjian lah tu, perjanjian sama kami. Mesti di-book dulu ni. Mesti di-book dan kemudian mungkin kita ada tajuk sudah apa kan dicari dan dari sana kami dapat membantu perujuk itu untuk mencari bahan yang dikehendaki. Dan jadi dari sana sekarang bila sampai sudah di Pen Borneo mesti mengisi ni lagi lah, macam ada form yang perlu diisi dan kemudian pihak kami yang akan membantu mengeluarkan bahan-bahan yang diperlukan tersebut. Kerana boleh sekali-sekali ni bukannya kita datang sana main rujuk-rujuk saja mengambil kan. Bezanya archive ini dengan beza perpustakaan. Mungkin ada di antara orang terbayang. Pasal tadi Dr. Madya mengatakannya seperti buku-buku, filem-filem di perpustakaan universiti pun ada buku-buku, ada archive dan sebagainya. Tetapi apa bezanya dengan Pen Borneo archive ini Pen dengan Borneo, yang lain? Sifatnya lebih menjurus kepada sejarah dan persejarahan negara. Jadi konteks itulah yang kami jaga dan kami pelihara. Kami lebih memfokus kepada bidang berkenaan. Dan selain daripada itu juga kami juga memfokus kepada pengkajian. Kalau perpustakaan sama arsip lebih kepada macam bahan itu dikeluarkan dikeluarkan. Kalau bagi kami keluarkan bahan itu dan kami sama-sama mengkaji bahan berkenaan. Namanya Pusat Pengkajian Borneo. Jadi contoh saja macam sejarah Ambuyat apa. Jadinya kami pun mencari bahan untuk disajikan kepada para perujuk itu supaya bahan yang kami sediakan itu bersesuaian dan relevan dengan apa yang diperlukan oleh para perujuk. Supaya memastikan sumber yang dipercayai. Bukan terus-terus lah. Bukannya terus-terus. Hari ini booking, hari ini jual ada indah. Lain hari booking, kemudian diberikan tarikh-tarikh yang tertentu. Sebab selalunya dimaklumkan awal arah kami, jadi kami dapat mencari bahan berkenaan.
supaya memudahkan urusan dan juga indah membuang masa. Betul. Dan kami juga mengadakan konsultasi sejarah pada masa yang sama. Jadi kami sama-sama ada perbincangan. Bukannya sekadar macam bukan, tapi kami juga sama-sama ikut serta dalam mengkaji bahan tersebut. Okey, itu dia khazanah warisan ilmu, namanya juga ilmu kan. Sama-sama untuk tadi mengkaji, sama-sama tadi untuk mengetahui. Baik, untuk Tuan Nata sendiri. Jadi mengapa sebenarnya bahan koleksi ini penting dirujuk dan juga dipelihara? Kan Tuan Nata merupakan pegawai pemeliharaan, mungkin ada penjelasan yang boleh kami ketahui. Sebenarnya terdapat banyak sebab kenapa bahan rekod ini mesti dipelihara. Yang pertama, kerana bahan ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi dan ianya merupakan warisan negara kita ni. Yang kedua, ia menjadi bahan bukti untuk sebagai sumber rujukan, terutama pada agensi-agensi kerajaan, penyelidik dan perujuk, malah mahasiswa-mahasiswi sendiri juga. Dan yang ketiga, bahan rekod ini mesti dalam keadaan yang bersih dan stabil. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk penyimpanan saja. Dari segi fizikal maksudnya. Dari segi fizikal. Sebenarnya objektifnya untuk kemudahan dan keselesaan para perujuk itu sendiri juga. Pasalnya bahan yang ada di Pen Borneo ini, ia kebanyakannya ada yang rare, yang nadir, yang berusia lebih dari 50 tahun. Dan edisinya terhad. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah apabila rekod ini dah dijaga, ia akan akan terdedah kepada ejen-ejen perosak. Dan itu akan akhirnya menyebabkan kerugian yang besar pada negara kita ini. Ejen-ejen perosak ini seperti oksidasi dan pelbagai. Salah satunya. Kadang-kadang saya sendiri terbayang, dan kadang-kadang di filem-filem pun kalau filem-filem detektif dan sebagainya, apabila mereka ingin mengkaji bahan-bahan mesti pakai sarung tangan dan sebagainya. Adakah kami selaku pengkaji yang datang untuk meminta servis daripada BIS kita, kami pun dinasihatkan untuk memakai sarung tangan dan sebagainya? Adakah itu yang dimaksudkan? Ya, betul. Apabila para perujuk atau para pengkaji datang dan mahu menyelidik merujuk menggunakan sumber yang nadir, bersifat yang sangat-sangat bernilai, contoh bahan mikrofilm, mereka harus menggunakan sarung tangan, sungkup muka, agar kerana salah satu ejen perosak ini ialah kecuaian manusia itu sendiri. Manusialah merosaknya. Jadi inilah sebenarnya yang akan kita ketahui lebih lanjut lagi, apakah antara asas pemeliharaan bahan koleksi Pen Borneo ini. Di antara asas pemeliharaan bahan di koleksi Pen Borneo ini ialah ada 3 saja, saya rumuskan. Yang pertama sekali, kita ni mesti mengenali musuh-musuh rekod. Musuh-musuh rekod ini termasuklah dari serangga, kelembapan, udara, cahaya juga. Kalau contohnya, kalau buku itu ia terlampau lama terdedah pada cahaya matahari, contohnya ia akan menguning dan akan menjadi rapuh. Jadi selain itu, yang kedua ialah tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan pun sangat penting, kerana di mana kita ni menaruh koleksi itu, ia akan mempengaruhi berapa lama jangka hayat bahan tersebut. Jadi mesti tayang kedap udara ni kadang-kadang. In a vacuum seal Contohnya macam boleh ampir jamban, boleh ada paip di atasnya, takut ada menitik, kerana air juga merupakan salah satu musuh rekod. Jadi ia warm lah. Sama kalau lantainya boleh berkapit, macam itu. Kerana kapit akan, kalau kapit macam ini, ia akan mengumpul habuk. Seterusnya habuk itu akan mengumpul kelembapan. Kelembapan ini bahaya ni, terutamanya kalau ada surat-surat perjanjian. Ia materialnya dah sama macam kertas yang tadi ada temanya, macam kertas A4 ya. Jadi kalau surat perjanjian, ia dulu lain prosesnya. Jadi ia akan mudah terdedah tu kalau benda tu dah dijaga. Itu di antaranya banyak sebenarnya yang perlu kita ketahui ya. Dan juga bagi mereka yang khususnya ni doktor, yang membuat rujukan dan sebagainya, seperti yang dikatakan tadi, ianya perlu booking. Kemudian dalam berapa hari mengambil masa untuk menetapkan tarikh berkenaan? Okey, lazimnya rata-rata kalau sekiranya orang yang datang merujuk, yang paling popular cara orang dia menelefon. Okey. Dan ada juga yang datang terus datang, ataupun kami bagi itulah perkhidmatan kami. Memang dilayan dengan sebaik mungkin. Dan kalau dari persuratan memang menunggu dalam masa. Kadang lama tu pasalnya saya sendiri akan mengontak
mengontek yang kami tidak ada halangan untuk bis kita membuat rujukan di Pusat Pengkajian Borneo. Jadi mungkin dalam rangka dalam 1 ke 3 hari kami akan menelefon semula dengan menyatakan yang kami menerima mengalu-alukan kedatangan para perujuk untuk datang ke Pen Borneo. Jadi kalau sebagai seorang penyelidik, ya, sekiranya saya ingin menyelidiki sesuatu, adakah saya mesti di kalangan ataupun representatif daripada kumpulan, ataupun mungkin sahaja secara peribadi pun saya boleh mendekati Pen Borneo Collection ini? Mungkin ada syaratnya lah. Macam mana? Sebenarnya tidak ada syarat-syaratnya. Memang dibukakan kepada orang ramai. Pada waktu bertugas lah. Jadi memang kami alulukan lah. Sebab itulah agar bahan-bahan yang ada di Pen Borneo, koleksi yang terdapat di Pen Borneo ini dapat dijadikan sebagai satu kajian. Sebab terdapat bahan-bahan yang belum dikaji. Jadi memang kami mengalu-alukan siapa saja. Contohnya yang belum dikaji itu apa? Okey. Bahan-bahan yang memang ada yang belum dikaji ialah berupa mikrofilm. Memandangkan mikrofilm itu sifatnya di dalamnya mempunyai file-file CO, Colonial Office dan Foreign Office. Jadinya ia menggunakan mesin. Dan inilah yang kadang-kadang macam mengambil masa untuk buat kajian. Jadinya masa untuk mengkaji bahan itu pun memang lama. Memang lama. Jadi inilah yang orang cabaran kalau mengkaji bahan kami di Pen Borneo. Namun sebagai sumber prima, contohnya mikrofilm itu merupakan sumber prima. Bahan yang perlu dikaji itu memang walaupun memerlukan masa, tetapi belum pernah dikaji dan inilah yang menarik. Jadi ada kami inilah yang mengkaji. Inilah menarik. Pasalnya bahan-bahan yang di Pen Borneo itu, kalau bahan-bahan itu belum dikaji, memang kami alu-alukan untuk menggunakan, dan juga mungkin dikaji bersama. Dan mungkin sama-sama mengkaji. Pasalnya kami mesti memberi tunjuk ajar, memberi garis pandu dalam mengkaji mikrofilm. Jadi kalau mengkaji, misal kata Ketani sudah tetapkan tarikhnya dan sebagainya, berapa lama Ketani mengkaji? Adakah 1 hari penuh ataupun ada hari-hari lain? Lazimnya para pengunjung perujuk yang datang ke Pen Borneo, diorang datang sebelah pagi dan petang semasa waktu bertugas. Jadi memang kalau hari Jumaat itu memang kami tutup sama hari Ahad. Jadi kadang-kadang masa tertakluk kepada perujuk. Si perujuk. Cuma kalau ada cuti awam itu dana tu jadi tertakluk kepada mana-mana masanya, berapa hari terpulang kepada perujuk. Asal saja rajin untuk merujuk bahan tersebut. Ya sememangnya mengambil masa yang agak mencabar. Saya masih membayangkan ni macam mana reka bentuk tempat Pen Borneo Collection ini, dan mungkin sahaja kalau ada si perujuk yang datang, mereka yang ingin membuat kajian dan sebagainya, berapa orang sebenarnya yang dapat dimuatkan di dalam bangunan ini ataupun tempat ataupun bilik ini? Mungkin saya belum tahu tempatnya macam mana ni. Jadi Pusat Pengkajian Borneo ataupun Pen Borneo, nama singkatannya, terletak di Jalan Brakas. Jalan Brakas. Simpang 394, Blok 31. Flat Kerajaan Anggrek Desa. Jadinya bangunan ini mempunyai 3 tingkat. Jadi kalau bilik ruang rujukan di tingkat pertama, itu ruang rujukan. Dan di sana ditempatkan beberapa koleksi. Contohnya koleksi akhbar, Borneo Records, manuskrip surat perjanjian. Manakala di tingkat 2 kami ada menyimpan bahan-bahan yang lebih kepada audiovisual dan microfilm. Jadi kalau perujuk lazimnya kami sarankan di tingkat 1. Dan sebabnya bahan-bahan itu lazimnya kami yang mengeluarkan apa yang diperlukan oleh para perujuk. Macam mana pula dengan space bagi pengunjung? Untuk ruang rujukan, boleh kapasitinya dalam 24 tu. Kami ada menyediakan macam ruangan yang memanjang, dalam 24 orang boleh muat dalam ruang rujukan. Dan kalau tidak cukup pun kami boleh menempatkan di tingkat kedua, tingkat 2. Okey, kalau 24 orang, jadi apakah antara syarat khususnya kepada perujuk-perujukan yang datang ke sana? Sebab Ketani mengetahui benda-benda ni terpelihara. Jadi macam Ketani takut ianya terdedah. Jadi apa yang pengunjung, khususnya perujukan ni apa yang harus dipakai? Okey, mengenai dengan
kedatangan projek lazimnya kami sarankan supaya mengikuti peraturan yang telah kami inilah. Kami selalunya lazimnya kami menerangkan apa peraturan ketika membuat rujukan. Contohnya jangan membawa makanan minuman atau macam memang tadi masuk ke library betul. Prosedurnya lebih kurang macam perpustakaan sama. Jadi dia berbeza tu. And then penggunaan pen kadang-kadang ada jadinya pen dibenarkan, pensel boleh. Memang peraturan-peraturan lebih kurang macam peraturan perpustakaan. Okey, jadi pakai pensel lah. Memang ada peraturannya makan minum, dan jangan buat bising pasalnya ada projek-projek yang lain datang juga merujuk kan. Jadi ini boleh buat bising dan mobile pun in silent mode. Jadi ada peraturan-peraturan yang kami kami sarankan supaya para projek itu mengikuti kami punya peraturan. Dan dari segi pakaian pun kami pun macam memastikan supaya kemas. Kemas. Yang penting kemas. Okey, untuk Tuan Atta sendiri ya, selaku pegawai pemeliharaan, apakah antara cabaran dalam melaksanakan tugasan? Di antara cabaran dalam menjalankan tugasan pemeliharaan bahan koleksi Pen Borneo ini ialah selalunya keadaannya. Ia terpulang, ia macam pesakit ni. Ia moto unit pemeliharaan dan unit penjilidanan ni mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi kalau menjaga tu ia mudah. Senang. Tetapi apabila bahan itu sudah mula rosak, itu yang payah. Untuk memulihkannya membaik pulih semula, itu yang sangat komplekslah prosesnya. Namun begitu terdapat banyak kaedah bergantung kepada keadaan bahan tersebut atau juga. Contohnya kalau macam mikrofilm, kadang-kadang kalau ia proses perebutan itu bermula, kita ni akan tercium macam bau cuka tu, masam baunya. So kita ni tahu ada mikrofilm ni itu. Artinya ia ada asid sudah sana. Jadinya apa yang kita ni perlu buat, apa prosedurnya yang perlu diikuti. Kita ni alihkannya tempat lain macam itu supaya ia tidak merebak. Contoh memerlukan waktu berapa lama agaknya untuk memulihkan semula benda-benda artifak yang agaknya seperti yang Dr. Mardia katakan agak rosak. Untuk memulihkannya semula macam mana tu? Berapa lama? Dan adakah dihantar ke satu tempat yang lain di luar daripada koleksi berkenaan atau macam mana? Sebagai contoh yang pernah saya lakukan sebelum ini ialah membaik pulih manuskrip. Ini manuskrip ini ia istimewa kerana ia belum ada judul, belum ada orang mengkaji, jadi ia masih original, pristine masihlah keadaannya. Jadi memandangkan ia rosak, banyak kerosakan, jadi proses pemuliharaan tu, ia masuk sudah proses pemuliharaan, ia mengambil masa lebih dari sebulan tu. Wow. Pasalnya ia prosesnya sangat teliti dan memerlukan konsentrasi yang sangat tajam lah. Pasal kita ni boleh nampak menggunakan ada meja khas yang ada lampung bawahnya. Kita ni boleh melihat apa jenis kerosakannya, sama ada ia dari puncanya dari dakwat ke kulat atau ada najis kah, macam itulah contohnya. Okay, banyak juga yang perlu Tuan ambil kira ya. Jadi di sini antara saranan dan juga harapan agar orang ramai khususnya generasi muda untuk membuat kajian di Pen Borneo ni macam mana ni Tuan Atta? Kalau saranan saya memang kami sentiasa mengalu-alukan terutamanya golongan belia. Kerana golongan belia ni golongan pewaris. Dan juga rekod Pen Borneo ni ia bukan saja duduk semata-mata untuk penyimpanan, bukan, ia untuk dikaji. Kira apa saja latar belakang habis kita, sama ada habis kita bukan mejanya sejarah apa, dia lalukan juga. Pasalnya ni ia berhubung kait dengan identiti kita ni sebagai orang Brunei. Jadi kalau bukan orang kita ni lagi membuat penyelidikan, siapa lagi kan? Jadi kalau doktor sendiri macam mana? Okey, bagi projek memang kami ala-alukan untuk datang ke Pen Borneo, memandangkan bahas seperti mana yang rakan saya katakan tadi, ada bahan-bahan yang masih belum dikaji secara komprehensif. Jadi ini bukan saja untuk membantu mereka, tapi mereka juga membantu kami untuk mengetahui lebih mendalam apa isi kandungan ataupun ilmu yang dapat diperolehi daripada bahan-bahan tersebut. Jadinya ada kira kami tolong dorang dan sama-sama dalam mengetahui lebih mendalam tentang bahan yang belum dikaji tersebut. Adakah dari pihak Pen Borneo sendiri kadang-kadang memberi cadangan ni kepada
perujuknya kami ada sampel baru macam tu kan, kami ada penemuan baru, mau mengkaji. Adakah macam kalau secara lebih kata orang as simple as that lah, adakah macam itu caranya ataupun macam mana membuat pendekatan yang kami ada sampel baru, siapa mau mengkaji ataupun adakah disarankan kepada pengkaji-pengkaji untuk mengkaji atau macam mana ni? Okey, memang kami kadang-kadang mencadangkan juga tajuk-tajuk yang pernah dikaji. Contohnya manuskrip. Manuskrip yang berbentuk Jawi. Ini mengambil masa lagi sebab mentransliterasinya. Betul. Jadinya ini yang memang satu cabaran bila benda dikaji itu manuskrip. Jadi dan manuskrip itu belum diterjemahkan, belum ditranslasi, dan ini mengambil masa, dan seterusnya bila sudah dikaji, kemudian ditranslasi ke bahasa Melayu lagi kan dan ini pun juga mengambil masa. Jadinya memang yang sifat-sifat manuskrip ini yang memang kami cadangkan supaya dikaji. Maksudnya ada bahan-bahan itu yang memang seperti mana yang dinyatakan oleh Tuan Atta tadi, ada yang tidak ada tajuk. Mungkin dengan bantuan contohnya mereka yang berlatar belakangkan ada mengambil jurusan Jawi atau jurusan terjemahan Jawi, mereka belum menceburkan diri dalam bahasa. Jadi dapat bahasa Arab, mungkin dapat sama-sama dengan kami untuk membantu kami dalam cabaran yang kami tempuh, itu khususnya manuskrip yang bersifat Jawi lah. Sebenarnya sangat menarik topik yang kita bincangkan pada hari ini, Hazanah Warisan Ilmu. Memang menarik sangat. Jadi apapun, terima kasih untuk Dr. Mardiah ya, kerana menjelaskan, dan juga Tuan Atta sendiri, penjelasan yang telah diberikan dalam kita ini sama-sama merungkai koleksi Pen Borneo Hazanah Warisan Ilmu. Ini merupakan ilmu kepada kita. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.